Unit Pendidikan Khas UPK telah menyediakan pelbagai program pendidikan khas dan khidmat bantu untuk memastikan pelajar-pelajar berkeperluan khas dapat mengikuti pembelajaran mereka dengan berkesan serta memenuhi keperluan-keperluan khas mereka melalui modifikasi kurikulum. Ianya juga termasuk usaha-usaha memberikan latihan dan kemahiran perkembangan profesional khususnya bagi guru-guru pendidikan khas sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat serantau dan antarabangsa. Unit pendidikan khas dengan tema Every Child Can Learn yang boleh ditafsir sebagai setiap kanak-kanak berupaya untuk belajar dalam erti kata berkemampuan untuk meningkatkan diri dari peringkat asas ke peringkat seterusnya sama ada dalam mengusahakan kemahiran akademik maupun kemahiran sosial melalui satu perancangan program-program bantu yang efektif. Siapa nama mulai? Atoy. Atoy. My cousin. Okey. Atoy suka menjahit kah? Yes. Okey. Selalunya di rumah ada mama suruh menjahit. Ya, mama kena jahitkan. Okey. Satu aku kena ni. Tapi satu Nanya akan papayat. Okey. Kalau macam di sekolah siapa yang ajar ni menjahitan ni? Siapa ada? Cikgu? Ya. Siapa? Cikgu apa? Cikgu apa? Yes. Cikgu ajar. Cikgu ajar. Atoy berapa orang adik-beradik? Ya. Berapa orang adik? Ada adik? Yes. Ada abang? Ada abang? Toh. Okey. Atoy tinggal di mana? Kampung Momong? Yes. Kampung Momong. Okey, ada penonton. Inilah kalau kita selalu berinteraksi sama bisnes orang ini mungkin akan membawa kepada lebih kasih sayang kepada mereka. Apatah lagi mereka ini anak yang cukup istimewa dan cukup berdisiplin apabila diajar akan sesuatu perkara seperti sulaman, memasak dan juga mengendalikan diri dalam kerja-kerja rumah. Ya. Nani kan my cousins they are chicks. Then is so many the cousins. Okey. That hey Acik, hey adik. Bye-bye. Bye-bye. Program pendidikan khas juga ditambah dengan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari pihak sekolah serta penglibatan sokongan semua pihak yang berkepentingan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut juga, kami ingin mengetahui sebenarnya tahun berapa pelajar-pelajar untuk dihantar ke attachment ni, Cikgu? Alhamdulillah, pelajar-pelajar pra-vocational atau dikenali sebagai pelajar istimewa Sekolah Menengah Perdana Wazir, mereka mengikuti job attachment atau penempatan kemahiran bekerja adalah pelajar-pelajar dari tahun 10 dan tahun 11. Tahun 10 dikenali sebagai pelajar pra-voc PB4 dan tahun 11 dikenali sebagai pelajar pra-voc PB5. Pelajar-pelajar yang akan dihantar atau telah dihantar ke penempatan pekerjaan tersebut adalah pelajar-pelajar yang boleh berdikari dan boleh memahami arahan-arahan daripada agensi-agensi apabila mereka berada di tempat berkenaan untuk mengikuti tugasan-tugasan atau tas-tas yang diberikan. Dan mereka-mereka ini terdiri daripada pelajar yang menghadapi masalah lemah pembelajaran, autism, Down syndrome dan masalah pertuturan. Kementerian Pendidikan sejak tahun 1994 telah menubuhkan unit pendidikan khas yang menangani secara khusus 3 jenis pelajar iaitu pelajar berkeperluan khas, pelajar lembap dan juga pelajar yang dikenal pasti sebagai pelajar cerdik pintar. Pelajar-pelajar di bawah kelolaan unit pendidikan khas iaitu para pelajar berkeperluan khas, maka pada tahun 1997
Kementerian Pendidikan melalui unit ini telah mengenal pasti sistem pendidikan efektif di mana kanak-kanak berkeperluan khas diberi peluang sepenuhnya untuk belajar bersama-sama dengan rakan sebaya mereka yang normal di sekolah-sekolah biasa atau mainstream schools. Bagi pelajar tahun 10, mereka ditempatkan selama 3 bulan, sementara pelajar bagi tahun 11 selama 6 bulan. Pekerjaan yang akan mereka ikuti adalah mengikut tahap kebolehan mereka yang telah kami latih di dalam program pra-vocational. Banyak yang memfokus kepada kemahiran hidup iaitu kebersihan ruang, kebersihan tempat makan dan sebagainya. Jadi saya menempatkan mereka mengikut kesesuaiannya. Contohnya di sini sebagai pembersih dan sebagai penerima tempahan tempahan pelanggan. Kemudian ada di antaranya saya hantar ke hotel. Di sana mereka bekerja sebagai room service, membersihkan bilik dan juga di dalam restoran hotel tersebut. Pada tahun ini pelajar-pelajar yang ditempatkan untuk kemahiran bekerja seramai 7 orang. 5 orang ditempatkan di luar sekolah, sementara 2 orang di sekolah sendiri sebab pelajar yang 2 orang ini mereka belum dapat berdikari, jadi terpaksa kami guru memantau setiap pergerakan atau kerja yang dibuat. Kemudian pelajar-pelajar yang sudah tamat program tahun 2013 dan tahun 2014 ada di antaranya telah diambil tetap bekerja di hotel seramai 2 orang, di kafe ini ada seorang dan di house cake Seria seramai 2 orang. Para pelajar berkeperluan khas akan dapat mencapai potensi pembelajaran mereka dalam sistem pendidikan efektif yang kita amalkan pada masa ini. Dengan adanya kerjasama dan persefahaman yang baik dan erat di antara sekolah dan ibu bapa, maka adalah penting dalam menyokong kejayaan pelajar-pelajar seumpamanya untuk mengambil peluang yang berharga dan menyuruh kepada ibu bapa dan penjaga pelajar-pelajar akan sentiasa berhubung dan memberikan sokongan kepada pihak-pihak sekolah bagi memahami dan membantu menjana perkembangan dan kemajuan pembelajaran anak-anak ini. Harapan kami Jabatan Pra-Vocational dan pihak sekolah supaya pelajar-pelajar tersebut mempunyai kemahiran hidup dan boleh berdikari dan dapat bersosial secara sehat, berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling. Dan harapan kami guru-guru di Pra-Vocational Sekolah Menengah Perdana Wazir supaya pelajar-pelajar tersebut apabila tamat dengan program mereka di tahun 11 akan mempunyai peluang pekerjaan. Dan alhamdulillah antaranya sudah diterima dan untuk pelajar itu sendiri mereka selalu berkata kepada kami bahawa kami apabila tamat program ini cikgu jadi apa, akan jadi apa dan sebagainya. Jadi kami membagikan dorang harapan supaya rajin mengikuti program dan insyaAllah akan mendapat peluang pekerjaan walaupun bukan melalui agensi-agensi swasta atau kerjaan tetapi melalui hasil kemahiran diorang sendiri. Contohnya dalam bidang masakan boleh membuka gerai atau membuat tempahan dan sebagainya. Kementerian Pendidikan sentiasa berusaha pada menyediakan prasarana dan sumber-sumber pengajaran yang menempati keperluan pelajar-pelajar berkeperluan khas di mana antara usaha-usaha tersebut ialah Kementerian Pendidikan melaksanakan pembentukan 9 buah sekolah pusat perkhidmatan terbaik model eksklusif. Di samping itu juga, tenaga-tenaga mahir dan perkhidmatan pembantu guru khusus bagi para pelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah rendah dan menengah kerajaan. Pelajar-pelajar berkeperluan khas juga didedahkan kepada bidang kurikulum khususnya di bidang sukan dan perniagaan di mana beberapa pencapaian membanggakan telah dicapai oleh beberapa pelajar berkeperluan khas dan telah menyertai skim ini.